أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أحلامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala agar Allah terus membantu kita, memperkuatkan usaha kita ya, untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ilmu kita dan memperbaiki kefahaman kita terhadap agama Islam ni ya. Mungkin terdapat banyak kefahaman tentang beragama ni. Ada yang mengatakan agama ni adalah ritual. Ritual maknanya kita hanya bersembayang, berpuasa, pergi ke masjid ya, dan sebagainya. Tetapi bila selain daripada ibadah-ibadah yang ritual tu, ramai yang tidak melihat sebenarnya itu juga ibadah. Ya, so ibadah ni maknanya apa saja yang kita lakukan dan kita niatkan perlakuan tu adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dinamakan agama. Ya, dalam bahasa Arab dipanggilkan ad-din. Ad-din ni kalau kita nak translate yang sebenarnya, agama pun sebenarnya tidak tepat ya, sebab agama ni adalah ciptaan manusia ya, ciptaan manusia, satu konsep iaitu kita membuat sesuatu yang ritual, itu dipanggilkan agama, dan dia memisahkan bahagian kehidupan lain dengan agama tadi, dengan yang ritual tu. So agama ni sebenarnya sesuatu yang sekular ya, yang dipelopori oleh mereka-mereka yang mempunyai pandangan hidup yang sekular. Dia merasakan ada bahagian kita buat berkaitan dengan agama, ada perkara yang kita buat tak ada kena-mengena dengan agama. Itulah timbulnya perkataan agama tu. Melayu lah, Melayu ni ngikut saja ya. Melayu ni kurang sikit dari segi filosofi, falsafah ni kita kurang sikit. Kita biasanya kita ikut saja. Kita ikut siapa? Kita ikut orang putih lah, orang barat. Orang barat dia panggil religion. Ya, religion tu ialah, dia kata religion ni agama. Sedangkan religion tu adalah sesuatu konsep yang sekular yang dipelopori oleh cendekiawan lah, bahasa Inggeris panggil scholars lah ya. Scholar-scholar barat pada masa dulu, di mana pada masa itu agama Kristian adalah satu agama yang kuat di Eropah ya. Sehingga banyak perkara yang menentukan pentadbiran sebuah masyarakat itu adalah ditentukan oleh orang-orang yang beragama Kristian ya, padri-padri dia, pendeta-pendeta dia. Maka ada juga satu golongan yang melihat banyak perkara yang tak boleh ditadbir oleh ya, mereka-mereka daripada gereja-gereja ni. Jadi soal kerajaan, soal politik, soal ekonomi tak boleh ya, orang-orang gereja ni tak boleh campur tangan
Situlah terpisahnya kehidupan ya manusia. Ada yang mengatakan saya ni bahagian agama, yang ni bukan agama. Jadi secara tak langsung pengaruh tu juga sampai ke negara kita sekarang ya. Ramai daripada kita bila kita keluar je daripada sembahyang, keluar pada berpuasa, haji dan sebagainya, bila kita bekerja di tempat bekerja, kita akan dapati percakapan kita, pemikiran kita, cara kita berinteraksi tak ada beza dengan orang yang bukan Islam. Ya. Maknanya kita boleh nampak perpisahan tu berlaku tanpa kita sedari lah, sebab kita tidak banyak mengkaji ya. Kita ni banyak masyarakat yang mengikut saja daripada pengaruh-pengaruh dari luar, dan pengaruh yang paling kuatnya ke atas kita ialah pengaruh daripada uh, apa penjajah dululah yang pertamanya ya. Yang ada penjajahan dulu sudah menjajah kita ni bukannya dari segi kuasa, tapi dia juga menjajah kita dari segi minda. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, penjajahan juga berlaku dari segi modernization ya, daripada pandangan hidup moden. So, ramai daripada kita terpengaruh dengan cara hidup moden. Kita meninggalkan cara hidup yang dipelopori oleh Nabi dan juga Al-Quran dan Sunnah, dan kita berfikir cara modernis, orang-orang moden lah ya. Dia kata kalau yang buat ni pakai ni tak moden, kalau pakai ini moden, kalau cakap pasal ini tak moden, itu out of date ya. Kalau nak updated cara cakap dia macam ni, gaya kita macam ni dan sebagainya. Itulah yang mempengaruhi kita ya, sebab kita telah terpisah daripada Al-Quran ya, banyak tahun. Mereka-mereka yang ingin memisahkan orang Islam dari Al-Quran telah pun secara tak langsung ataupun secara langsung telah berjaya memisahkan kita daripada Al-Quran. Bila kita terpisah daripada Al-Quran, kita akan terjebak dalam pemikiran yang sekular ya, yang mengasingkan ibadah kita. Sedangkan Allah kata ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan mereka ni semua untuk beribadat kepada aku. Bermakna apa saja yang kita lakukan sepatutnya kita jadikan dia ibadah kepada Allah, maka beruntunglah kita ya, sebab setiap yang ibadah tu Allah akan bagikan ganjaran ya, ganjaran yang baik tu. Dalam surah Al-An'am tu ayat Allah kata setiap kebaikan Allah akan balas 10 pahala, yang kejahatan Allah balas dengan yang samanya, iaitu 1 sepertinya ya. Jadi sebenarnya orang Islam ni sangat beruntung ya, tetapi kita tidak memahami apa yang kita buat, kita ikut ya, kita ikut trend. Kita ikut trend orang-orang sekular. Kita pergi parti lah, contohlah ya, pergi parti ya. Parti habis tak ada ibadah langsung lah ya. Kadang-kadang ada yang pergi karaoke kan ya. Ya, habis tak ada jadi rupa ibadah, tak ada ciri-ciri nak mendekatkan dengan Allah, ciri-ciri menguatkan agama Islam, ciri-ciri dakwah, habis langsung tak ada lah ya. Jadi sedangkan Allah kata apa yang kita buat tu sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu betul Allah ajar dalam ayat pertama Al-Fatihah tu, mula sekali Allah ajar kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ya. Kalau kita membelajar bahasa Al-Quran ini dengan lebih detail, sebenarnya Bismi itu harfun ja tu dia adalah muta'allaqani, dipanggil muta'allaqani, yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu perbuatan suruhan Allah. Jadi Allah sebelum ayat itu sepatutnya ada Allah berfirman atau Allah menyuruh kita melakukan sesuatu tu, barulah diikuti dengan muta'allaqan tu dipanggil bismillah tu. Jadi sebenarnya Allah, arahan tu sebenarnya arahan Allah, buatlah setiap sesuatu tu dengan
mengatakan Bismillahirrahmanirrahim supaya dia menjadi ibadah kepada kita, ya. Tapi kalau kita Bismillah pun tidak ada, jadi kemungkinan besar, ya, perlakuan tu akan jadi perlakuan yang tidak menjadi ibadah dan dia akan jadi sia-sia lah. Dan bila sia-sia, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita derma, ya. Kita derma banyak, ya, tapi kita derma bukan kerana Allah, kita menderma sebab kita nak dapatkan sanjungan daripada masyarakat sebagai contoh, kan. Itu tak jadi ibadah lah. Dia jadilah satu perlakuan yang sia-sia, ya. Jadi dia tidak menjadi ibadah kepada Allah, kerana walaupun nampak menderma, ya, tetapi dia package dia tu tak cukup, ya. Sebab ibadah ni dia ada package dia, hati dia, percakapan dia, perlakuan dia mesti merujuk kepada mencari keredaan Allah, barulah dia jadi package ibadah, ya. Macam kita beriman lah. Beriman, kalau kita cakap saja kita beriman, tetapi dalam perbuatan kita dia tidak menunjukkan, tidak melambangkan kita beriman, ya, belum tentu lagi kita beriman, nama saja beriman, ya. Okey, itu sebagai mukadimah. Seperti biasa kita kongsikan mukadimah supaya dijadikan pengajaran dan peringatan kepada kita. Dalam surah Al-Anbiya ayat 10 tu, nanti tuan-tuan boleh cari sendirilah. Allah kata, qad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Allah kata, ya, sesungguhnya Allah telah pun menurunkan Al-Quran itu, di dalamnya terdapat peringatan dan pengajaran bagi kamu. Dan lepas tu Allah tanya kita, apakah kamu tidak menggunakan akal untuk memikirkannya? Jadi terang-terang Allah kongsikan kepada kita dalam ayat itu, apabila Allah menurunkan Al-Quran itu kepada kita, ya, Allah suruh kita berfikir, memahaminya, bukan setakat baca, ya. So kita minta rakan-rakan yang mengikuti QHS Academy ni, bulan puasa ni kita program tadarus, ya. Tadarus. So kalau dulu-dulu kita lihat tadarus tu dia tak ada fikir pun. Dia membaca saja, ya, nak habis. Dia nak khatam. Dia punya target dia nak khatam. Kadang 1 kali ataupun 2 kali. Sedangkan Al-Quran tu Allah kata, qad anzalnahu ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Apakah kamu tak fikir, ya, dengan Al-Quran tu? Tapi kalau kita baca saja tak fikir, maknanya kita tak menyahut apa yang Allah suruh. Itu adalah ayat suruhan, ya, ayat peringatan juga dan ayat suruhan untuk kita berfikir. Bila Allah tanya kita tu, sebenarnya Allah suruh kita berfikir. Kalau kita tak berfikir, kena start berfikir. Afala ta'qilun, ya. Bagaimana dalam ayat kedua surah Yusuf tu sama juga Allah kata, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kamu berfikir. Quran yang diturunkan tu. So kalau kita selama ni tak berfikir, kita terlepas pandang, ya, bermakna kita tidak menyahut atau tidak menyambut apa yang Allah suruh kita buat, ya. Sedangkan kalau suruhan-suruhan lain daripada Allah, kita banyak kita buat, ya. Saudara-saudara kita suruh kita buat sesuatu, kita buat. Kawan-kawan kita suruh buat sesuatu, kita buat. Bos kita suruh kita buat, biasanya jarang tak buat, ya. Tetapi Allah suruh kita buat tak tahu saja. Ini bahaya ni. Ini yang kita kena perbetulkan, ya. Okay, hari ini insyaAllah kita akan terus dengan sambungan ke ayat seterusnya. Kita semalam telah pun selesai di dalam berkongsikan ayat ke-18, ya. Masih lagi Allah nak berkongsikan dengan kita tentang cerita-cerita mengenai orang-orang munafik, ya. Orang munafik pun yang peristiwa berlaku di zaman
Rasulullah, tetapi dia punya peringatan macam ayat Al-Anbiya 10 tadi yang kita kongsikan tadi, fihi zikrukum, ya, fihi zikrum, di dalamnya adalah peringatan, ya, peringatan, pengajaran, hukum, ya, dan banyak yang kita perlu fahami. Kalau kita tak fahami, tak boleh. Kita tidak akan faham dia. Afala ta'qilun. Kena kamu, kenapa kamu tidak berfikir? Sekarang ni kita kena fikir bila kita membaca ayat Al-Quran tu. Jadi sekarang ni kita nak proses pemikiran kita ialah untuk mengenal dulu. Bila kita kenal nanti kita akan boleh berfikir, kita boleh mendalami kefahaman tu yang menggunakan akal dan fikiran kita. Okey, ayat 19 bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul Azim. Itu bermulanya ayat bermula dengan au. Ayat ke-19 bermula dengan au. Au ni kita akan imbas secara secara langsung dulu, secara keseluruhan dulu, dan kita akan nanti akan kita kupaskan, ya, setiap kalimah tu secara detail. Kita nak melihat konteks di dalam ayat ni, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita ni. Au ni ialah dipanggilkan harfun ataf. Harfun ataf ni harfun menyambung ataupun menambah, ya, menyambung ataupun menambah kepada cerita yang sebelumnya. Itulah au. Jadi maknanya au ni dia ada tambahan cerita, kemudian nak digunakan dalam konteks mana-mana cerita tu sudah boleh memberi kefahaman kepada kita. Dia berbeza sikit dengan atifah. Atifah ni dia tambah dan selaras, ya. Tambah dan selaras tu bermakna kesemua tambah-tambahan tu perlu dibaca sekali supaya kita dapat pemahaman yang lengkap, ya. Au ni tak perlu. Au ni salah satu saja. Sebab tu dipanggil au tu lah atau. Jadi kalau kita faham yang ni, sudah boleh membantu kita, ataupun kita faham yang sebelumnya pun sudah boleh membantu kita untuk memahami ayat-ayat itu, ya. Jadi dia pilihan ataupun tambahan kepada mana? Kepada ayat ke-17 lah, ya. Sebelum tu Allah nak mengatakan masaluhum. Ya. Jadi masaluhum tu ialah mubtada' di dalam ayat tu. Jadi mubtada' dalam ayat ni pun sama jugalah. Dia menunjukkan mubtada' dia masaluhum. Tetapi dalam konteks bila ada au, so mubtada' tu tidak perlu dinyatakan sekali lagi, ya. Dia ataf dia sudah memainkan peranan, dia akan masukkan konteks masaluhum tu sebagai mubtada'. So mana walaupun dalam ayat ni tidak ada masaluhum tu, kita tahu konteks mubtada' dia adalah yang sama, iaitu masaluhum juga, perbandingan mereka. Jadi di sini au ni maknanya, kalau tak ada au ni kita boleh gantikan dengan masaluhum juga. Masaluhum kasayyibim. Ya, jadi untuk kalau tidak menggunakan masaluhum, kita gunakan au. Itulah peranan au di dalam ayat. Dia menggantikan masaluhum tu sebagai mubtada', ya. Dan apa yang dia nak ganti ataupun nak tambah tu ialah cerita yang kedua, ialah kalau pertama tu masaluhum kamasalil lazistauqada nara. Okey. Yang ni pula dia nak tambah cerita tu atau penerangan kepada mubtada' tu ialah
kasayyibin minas samai, ya, kasayyibin minas samai. Tu dia punya dipanggil apa, dia punya khabar dia, ya, khabar, ya. Yang dulu khabar dia apa, kamasali, sekali naro, kamasalil lazis tau qodanaro. Ini dia punya khabar dia. Begitu juga sini khabar dia ialah kasayyibin minas samai, ya. Betul, fi zulumatu tu nak menceritakan tentang kasayyibin minas samai itu. Itulah konstruk dia dipanggilkan konstruk. So, apakah cerita kepada kasayyibin minas samai itu? Ialah Allah mengatakan, ya, apa yang sayyib ialah daripada sayyibun, iaitu uh, yang seperti mereka ini ditimpa, ya. Ada timpaan dalam bahasa, dalam apa tu, dalam bahasa uh, kalimah, isim dia sayyibun menjadi sayyibin, sebab ka ni adalah harfun jar, ya. Jadi seperti satu timpaan. So, itu asal dia. So, tapi dia masukkan dalam konteks ayat ni, mereka ni ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Ya. So, dalam konteks ayat ni dimasukkan ialah timpaan tu daripada apa? Daripada hujan yang sangat lebat daripada langit. Minas samai. Ya, samai ni singular. Ya. Kalau plural dia as-samawati. Samawati itu plural. Kalau plural tu dia menunjukkan kepada 7 langit, ya, 7 lapis langit yang Allah bina untuk apa ni, untuk makhluk ni ialah 7 hujan. Yang pertama sekali itu dipanggilkan as-samai dalam bentuk yang mufrad, ya, mufradah, sebab dia adalah muannas ni, ya. Jadi yang ditimpa tadi dalam hujan yang lebat tu daripada langit tu, bukan itu saja, ya. Hujan yang diturunkan dengan begitu lebat untuk menimpa mereka-mereka ni, Allah kata di dalamnya fihi, ya, di dalamnya zulumatun, iaitu kegelapan. Maknanya hujan, dalam hujan lebat, lepas tu gelap gulita, ya, gelap gulita, zulumatun. Itu apa ni, perkara yang pertama, zulumatun, ya. Bukan itu saja, lepas tu Allah gunakan waw atifah, wa ra'dun. Wa ra'dun ni maknanya maktuf kepada zulumatun, maknanya tambahan yang pertama. Ya, ini dipanggilkan atifah. Atifah ni dia akan tambah dan selaras. Sebab tu kita tengok wara'dun sini zulumatun, tambahan dia wara'dun, ya. Dia mesti diselaraskan sekali dalam bentuk isim nakirah, ya, isim nakirah. Lepas tu tambah satu lagi. Waw ni pun waw atifah juga. Wa barqun. Ini dipanggilkan maktuf yang pertama, iaitu apa? Al-awwal, kemudian maktuf yang kedua, wa barqun sani, ya, maktuf. Maktuf tu tambahan kepada zulumatin tadi. Dalam hujan yang lebat tu terdapat kegelapan, lepas tu tambah tu lagi buruh wara'dun, lepas tu wa barq, iaitu kilat. So yang ni dipanggilkan ayat maktufah, jumlah maktufah. Dia ada 3, apa, ada 2 lah, ada 2 maktufani dipanggil, ya, maktufani ada 2, dan menjadikan keseluruhan apa yang dalam ujian lebat tu ada 3, ya, 3 perkara, iaitu kegelapan serta dengan guruhnya dan serta dengan kilatnya. So bila kita membaca ayat ni, kita boleh bayangkan, ya, sebab kita mengenal kegelapan, kita boleh mengenal guruh macam mana, kita boleh mengenalkan kilat macam mana. Jadi bila Allah menggunakan ni sebagai perbandingan, lebih senang untuk kita
memahami apa yang Allah nak sampaikan. Jadi apa yang berlaku ialah pada masa yang sama dalam mereka ni, dalam kegelapan, dalam hujan yang lebat dan juga yang gelap gulita dengan guruhnya, dengan kilatnya tadi, Allah kata apa mereka melakukan? Yaj'aluna, ya, yaj'aluna, ya, mereka melakukan sesuatu lah, ya, daripada ya, asalnya yaj'alu, ja'ala ialah menjadikan ataupun melakukan. Dalam konteks ini apa yang melakukan? Mereka melakukan sesuatu iaitu asabi'ahum. Ya, mereka melakukan sesuatu ke atas asabi'ahum ni, jari-jari mereka. Asabi'ah tu ialah jari. Ain baris atas tu menunjukkan apa? Dia maf'ulun bih. Ya, ain baris atas kepada asabi'ah tu menunjukkan dia adalah objek kepada kalimah yaj'alu, maka dia mengambil baris atas menjadikan dia maf'ulun bih yang mansub. Ya, asal dia ialah asabi'an. Kalau tak ada hum ni, asabi'an sebab dia objek kepada yaj'aluna ni, tetapi dia nak menggunakan asabi'an tu dalam konteks idhafah. Asabi'ahum maknanya jari-jari mereka. Ya. Jadi apa mereka buat dengan jari-jari mereka tu? Fi azanihim, dalam telinga mereka. Azanihim ni dimasukkan telinga mereka. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan apa yang mereka lakukan pada jari mereka kepada telinga tu, maknanya mereka menyumbat. Ya. Itu dalam konteks tu ya, ja'aluna tu lebih tepat ialah mereka menyumbat. Menyumbat ibaratkan macam kita kan, bila kita dengan peti tu apa kita buat? Kita sumbat jari kita ni. Biasanya kita sumbat jari telunjuk lah. Ya, kita sumbat dia dua-dua belah ni. Dua belah telinga ni. Kanan pun kita sumbat dan kiri pun kita sumbat. Sebab apa? Kita tak nak dengar bunyi peti yang kuat. Bunyi guruh dengan peti lagi, ya. Guruh biasanya dia apa? Mengikuti peti. Peti ni dia datang dulu, lepas tu kilat lah, kilat. Bakun tu ialah kilat. Ya, lepas tu guruh tu yang tu yang kuat lah, ya. Jadi kita tutup. Itu juga Allah bayangkan dalam ayat ni, ya. Minas sawa'iqi, minas sawa'iqi, ya. Kalau kita apa, kita boleh cek dia punya sawa'iqi itu, kita tekan itu, ya. Daripada sawa'iqi itu, daripada peti, ya, tadi ialah guruh dan bakun ialah kilat, ya. Dan diikuti dengan peti. Jadi ya ja'alu nasa bi'ahum, mana kita tutup tu, ya, daripada as-sawa'iqi ialah petir, ya. Kerana apa? Hazarul maut, kerana takutkan mati, ya. Hazarul, ya. Ini pun idhafah ni, ya. Hazarul ni kalau ditekan itu dia kata takut, ya. Biasanya lah, ya, kalau kita dalam jalan malam ada guruh, ada peti, ada kilat, ya, jadi kita takut, ya, takut kena sambar dari peti itu. Jadi bukan sekadar sambar je, bunyi itu juga sudah menakutkan. Itulah Allah bayangkan ke sini, mereka-mereka ni apa, dalam keadaan tu mereka menyumbat, ya, menyumbat telinga mereka kerana takutkan bunyi itu, sebab takut matilah, yang dia Allah kata, ya, hazarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah balik ni apa, ayat barulah, ya, untuk menutup ayat ni Allah tutup dengan wallahu muhitum bil kafirin. Itu bermakna ini dah ayat barulah, ayat perenggan baru, ya. So bila ayat perenggan baru, waw tu kita panggil dia waw istinafiyah, ya. Waw yang menyambung cerita dalam konteks
masih lagi berkaitan, tapi dia sedikit berbeza daripada apa yang diceritakan sebelumnya tu untuk menceritakan tentang Allah. Itu peranan istinafiah, ya. Dia menyambung cerita dalam ayat ataupun cerita dalam ayat yang baru, ya, yang tidak berkaitan secara direct, kata, ya, secara langsung dia tidak berkaitan, tapi masih lagi uh, dia menyambung untuk melengkapkan ayat itu, ya. Jadi ini tadi cerita pasal mereka tu, ya, tapi di sini mencerita pasal Allah pula. Itu dipanggilkan istinafiah. Allahu adalah mubtada, ya. So mubtada, dan muhitun adalah khabar dia lah. Muhitun ni ialah meliputi, maknanya Allah tu yang meliputi, dia mengetahui segalanya, bukan setakat mengetahui lah, menguasai. Dia juga boleh melakukan sesuatu kepada setiap sesuatu, itu mana meliputi, ya, bil kafirin, dengan orang-orang yang kafir. Jadi maknanya Allah tu tahu, ya, perbuatan orang-orang yang kafir tu, dan Allah masukkan sini orang-orang munafik itu, dan juga orang-orang yang kafirin, ya, yang ingkar, ya, kepada kepada Allah. Itulah lebih kurang uh, untuk kita kongsikan konstruk, dia dipanggilkan konstruk, ya, susun atur kalimah-kalimah di dalam Al-Quran tu, supaya dia membina ayat untuk kita jadikan, ya, pengajaran, ya. So, kalau kita terjemahkan atau fasayyibin, seperti ditimpa hujan yang lebat, ataupun seperti hujan yang lebat menimpa mereka itu. Hujan lebat itu ialah minas sama'i, daripada langit. Fihi zulumatun, di dalamnya terdapat kegelapan, wara'dun, berserta, asalnya dan, boleh kita gunakan berserta, dia datang sekali itu, guruh, wabarqun, ya, dan juga kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, jadi mereka menyumbat jari-jari mereka itu ke dalam telinga mereka, minas sawa'iqi, daripada petir, ya, petir, kerana apa? Hazarul maut, ya, yang menyebabkan mereka itu takut, ya, dalam keadaan yang takut, ya, takut mati. Hazarul maut, ya. Kalau kita tengok tabari bawah tu menunjukkan ini adalah isim yang majrur. Kalau isim yang majrur, makna hazarul tu juga kata kalimah isim, ya. Dalam bentuk ra pada atas, bermakna dia objek yang mansub. Hilang tanwin itu menunjukkan dia adalah mudhaf, ya, kepada idhafah. Itulah, kan. Kalau itu kita boleh cek sinilah. Kalau kita tak sure, boleh cek situ Hazara, tengok dia kata benda. Bukannya fi'il madhi, ya. Nampak macam fi'il madhi, kan. Apa, acuan fa'ala, bukan, ya. Dia kita nak memainkan kalimah ni, jangan tengok kalimah tu saja, kena tengok dengan kalimah, ya, yang selepasnya ataupun sebelumnya, supaya kita tahu konteks dia, ya. Kalau madhi sini tak boleh tabari bawah, kena tabari depan, dia akan jadi fa'il. Itu dia jadi fi'il madhi, tapi tidak. Bila dia majrur sini, bermakna al-mauti ni adalah isim yang majrur, dia adalah mudhafun ilaih kepada hazara. Jadilah hazara ni idhafah. Wallahu muhitun bil kafirin, dan istinafiah tadi, dan Allah muhitun, ya, maha meliputi, ya. Muhitun ni adalah salah satu daripada ajuan mubalaghah juga, ya. Muhitun ada fa'ilun, ada fu'ilun, isim mubalaghah, bil kafirin, ya, dengan orang-orang kafir. Itulah
imbasan untuk kita membangun supaya nanti bila kita menerangkan kalimah tu, tiap-tiap satu kalimah tu dengan terperinci, jadi tuan-tuan boleh melihat konteks dia, ya, macam mana lah konteks penggunaan dan peranan setiap kalimah di dalam ayat itu sehinggalah membina ayat yang lengkap dan sampai ke hujung ayat 19. So kalau kita tengok berapakah jumlah kalimah yang ada di dalam ayat ni, dua cara tuan-tuan boleh buat. Pertamanya boleh bilang sajalah daripada aw tu satu sampai hujung, ya. Tapi yang paling senang sekali tuan-tuan tekan di sini sajalah, yang last sekali tu bil kafirin, dia akan beritahu ada 19 tu. Ya, mana bil kafirin ni adalah kalimah yang ke 19 di ayat 19. Jadi maknanya ayat 19 ni ada 19 kalimah. Ya, itu ya secara ringkas kita untuk mengenal. Nanti insyaAllah besok kita akan mulakan semula dengan aw, ya, lepas tu kasaibin, kita akan buat sekali, lepas tu minas sama'i ini jauh majrur pun kena buat sekali lah, ya, sebab dia ikatan jauh majrur, ya, fihi zulumatun ni, dan kita buatkan dia sekali nanti, insyaAllah. Okey, so cukup untuk hari ini dan kita akan sambung besok pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, Doktor.